Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kita akan mulakan analisis pasaran mingguan kita untuk tarikh 1 Mac hingga 5 Mac 2021. Kita akan mulakan dengan pack kita yang pertama, Euro US Dollar. Untuk Euro US Dollar, kita dapat lihat di sini berlaku pada minggu lepas berlaku rejection yang sangat kuat. Di sini kemudian disusuli oleh satu bearish engulfing yang kuat. Saya expect pada minggu hadapan mungkin dia ada sedikit retracement ataupun tiada langsung retracement. Dia akan terus meneruskan penerjunan ke arah trendline ini. Kalau kita lihat trendline ni, trendline ni mungkin akan ditest pada minggu hadapan, dan kalau trendline ini pecah dan diikuti oleh dipecahkan, zone ni juga dipecahkan, maka kita akan expect Euro US Dollar akan terus turun lah. Faktor pemacu utama untuk daripada segi fundamental dia adalah kekuatan US Dollar, di mana stock yield dia bertambah. Kemudian daripada segi Euro pula ada sedikit dovish stance, iaitu stance di mana ada ECB Greek, saya lupa apa nama dia, tapi dia menyarankan supaya PEPP, iaitu program untuk membantu rakyat dalam suatu COVID ni, ditambahkan lagi. Jadi itu itu dengan kata lain maksudnya QE ataupun quantitative easing dia akan ditambahkan lagi dan menjadikan salah satu faktor untuk euro melemah dalam pada masa yang sama. So saya expect Euro US Dollar akan terus meneruskan penerjunan ke bawah. Jadi kita boleh lihat dekat sini, perhatikan kawasan trendline. Siapa yang nak masuk minggu depan boleh tunggu retracement ataupun boleh masuk mengikut analisa masing-masing. Tapi saya expect dia akan datang ke trendline. Kalau dia pecah trendline dan juga zone engulfing ini, kita boleh expect dia untuk turun ke bawah. Pastikan tunggu dia retest dulu sebelum masuk. Jadi itu saja untuk Euro US Dollar. GBP US Dollar. Pack kita yang seterusnya adalah GBP US Dollar. Pada minggu lepas GBP US Dollar juga tidak terlepas daripada tekanan tempias di mana US Dollar menguat. Kalau kita lihat dia sudah reject weekly support di atas ini, dan kemudian dia juga telah membuat satu bearish engulfing yang kuat. Sekarang pada minggu lepas, market minggu lepas diakhiri dengan mereject kawasan bullish engulfing ini. So next week saya expect dia akan terus turun ke bawah juga, tapi tidak sekuat Euro US Dollar. Kerana bagi saya GBP akan daripada sudut fundamental dia masih agak kuat berbanding Euro. Jadi ini kita pada pendapat saya mungkin kita expect ini adalah retracement akan ada retracement turun untuk masih turun ke bawah. Kalau kita lihat secara overall dia masih dalam uptrend, dan ini penurunan ini tidak menunjukkan bahawa market trend akan berubah. Jadi uptrend itu masih utuh kuat, cuma kita boleh expect dia akan berlaku retracement yang saya expect adalah mungkin sehingga ke trendline ni dan juga kawasan zone engulfing buy ni, bullish engulfing ini. Daripada segi fundamental, USD akan menguat, dan saya expect USD akan menguat sehingga 14 Mac. Kenapa 14 Mac? Kerana 1.9 trilion US dollar bantuan daripada yang dipropos oleh Biden tu sudah diluluskan, tapi pada minggu hadapan dan 2 minggu hadapan dia akan diperdebatkan dekat dalam Senate untuk pengagihan 1.9 tu, dan ataupun ada pengurangan atau penambahan 1.9 tu. Tapi saya expect 1.9 itu akan dikekalkan, dan cuma dalam masa 2 minggu itu saya expect USD akan terus menguat sehingga tunggu keputusan, kerana saya expect market akan terus price in kepada berita 1.9 trilion ni. So maksud dia 1.9 trilion ni akan keluar, so itu adalah satu good news. So bila good news, market akan menyokong US dollar. Jadi sebelum 1.9 itu menjadi reality, market akan terus price in
dengan harapan bahawa 1.9 ini akan diteruskan. Tapi andai kata ada sesuatu perubahan yang tidak bagus dekat 1.9 trilion ni, maka mungkin kita akan nampak sedikit reversal, bukan sedikit, mungkin banyak reversal dekat USD lah pada waktu tu. So berhati-hati daripada sudut fundamental. Itulah apa yang saya nampak. Next adalah AUD US dollar Australia. Okay, untuk Australia, dia tidak terlepas juga daripada kena penangan kekuatan USD pada minggu lepas. Kita lihat dia ada buat satu bearish engulfing dekat sini. Okey, saya berpendapat pada minggu hadapan AUD USD akan mungkin ada sedikit retracement sebelum meneruskan penerjunan ke arah bullish engulfing di sini, ataupun dia akan cuba test bullish engulfing di sini. Sebab kita tengok bullish engulfing ni masih intact walaupun dia ada try. Mungkin kemungkinan dia akan try yang ini atau yang ini. Kalau misalnya dia try yang ini dan reject, ada kemungkinan besar dia akan meneruskan perjalanan ke atas. Daripada sudut fundamental, saya merasakan USD akan kuat untuk tempoh 2 minggu ni disebabkan oleh 1.9 trilion tu. Andai kata ada berlaku something sewaktu membincangkan 1.9 trilion tu, mungkin USD akan melemah lah waktu tu. Tapi hati-hati minggu hadapan ada interest rate decision oleh RBA pada hari Selasa kalau tak silap saya, pada 2 hari bulan. Okey, tapi kalau kita lihat pada data-data AUD, kemungkinan data-data semua positif. Dan kalau komen daripada interest rate tu, saya expect RBA governor akan cakap market masih berada di dalam fasa pemulihan daripada COVID-19. Jadi dekat situ mungkin akan ada sedikit mix forward guidance lah daripada AUD RBA, sorry. Okay, so saya expect kemungkinan pada waktu itu mungkin akan ada spike ke bawah waktu seperti mana yang berlaku dengan NZD. NZD ada sedikit dovish, tapi dia buat spike, kemudian market meneruskan kekuatan NZD. Okay, so saya expect benda yang sama mungkin akan berlaku dekat AUD lah. AUD akan melemah sekejap sebelum meneruskan perjalanan ke atas, kerana in long term saya tetap merasakan AUD akan terus naik ke atas. Next pair kita adalah jiran kepada Australia, iaitu New Zealand. Okay, New Zealand pair kita yang seterusnya adalah New Zealand US dollar. New Zealand US dollar juga tidak terlepas daripada terkena tempias kekuatan US dollar. Okay, pada minggu lepas kita dapat lihat dia reject kawasan liquidity ni. Okay, kenapa saya kata kawasan liquidity? Kalau kita tengok sini ada 1 touch, 2 touch, 3 touch, satu level yang setara, kemudian dia buat satu fake out dekat sini, menandakan bahawa dia akan meneruskan penerjunan. Okey, kalau kita lihat kat sini ada satu juga bearish engulfing untuk New Zealand. Walaupun daripada dalam long term, saya expect New Zealand akan terus juga menguat, iaitu meneruskan uptrend seperti mana Australia, kerana dia berjaya menangani COVID dengan bagus. Dan market juga expect dia akan jadi antara negara yang pertama yang ekonominya pulih post COVID-19. Tapi walau bagaimanapun, pada hari Sabtu atau Jumaat macam tu, kerajaan New Zealand mengumumkan bahawa bermula daripada hari ini, hari Ahad, Auckland, antara bandar terbesar dalam Australia, akan dikenakan lockdown. Jadi disebabkan itu, kemungkinan kita akan nampak New Zealand akan menjadi lebih lemah berbanding Australia. Kita lihat macam mana. Namun demikian, kelemahan itu mungkin dalam masa seminggu sahaja. So kalau kita ambil kira faktor fundamental, kekuatan US dollar kemungkinan besar akan berterusan dalam masa 2 minggu. Dan untuk minggu hadapan, kemungkinan New Zealand akan lemah disebabkan oleh lockdown. Tapi itu adalah sementara. Okay? Untuk New Zealand ni mungkin sementara. Kita untuk tambahan, kita boleh tengok daripada sudut data-data ekonomi dia lah, sama ada ia efek atau tidak. Tapi kemungkinan kita takkan nampak data tu di efek atau tak, sebab dia baru terjadi kan. Namun demikian, untuk minggu hadapan saya juga expect New Zealand US dollar akan turun ke bawah menuju ke arah trendline ni. Kalau kita lihat kan, ini adalah satu inner trendline di mana harga sentiasa bermain-main di dalam ni dan membentuk satu channel. Okay? Kalau kita lihat, ini adalah satu channel
satu channel uptrend. Saya expect dia akan dia akan pergi menuju, dia akan pecahkan minor trend line ni, dan setelah pecah dia akan test trend line ni, anda kemungkinan akan pergi ke level ini, sebab saya tengok ni ada satu macam level liquidity di mana price setara dekat kawasan situ. So kemungkinan dia akan pergi ke situ dan mungkin fake out ataupun mungkin meneruskan penerjunan menuju ke arah weekly support di sini. Okey. Canada. Okey. Next kita pergi ke USD Canada. Okey, USD Canada, daripada sudut teknikal saya tengok ada satu trend line. Trend line ni cantik. Okey. Dan kalau kita lihat minggu lepas dia dah stop dekat satu weekly support di sini, kemudian dia tembus, dia bounce dan dia tembus weekly support di sini. Ini adalah juga satu bullish engulfing. Okey, saya expect minggu hadapan dia akan mungkin retrace sedikit, kemudian baru naik ke atas. Daripada sudut fundamental, macam saya ceritakan sebelum ni, USD mungkin akan menguat selama 2 minggu akan datang, sehingga 1.9 trilion itu betul-betul diluluskan oleh Senet. Jadi daripada sudut Kanada pula, saya expect kemungkinan akan ada sedikit kejatuhan. So bila Kanada jatuh, saya expect USD Kanada akan meneruskan kenaikan. Okey, kalau dia pecah trendline ni dan juga resistance ini, saya expect dia akan meneruskan perjalanan uptrendnya mungkin sehingga sinilah, sehingga 1.3365 ni. Kenapa saya expect Kanada akan melemah? Kerana pada 4 Mac OPEC akan membuat meeting, dan kemungkinan besar OPEC akan plan untuk menaikkan production. Bila dia naikkan production, ada kemungkinan harga minyak akan menurun, dan kalau dia menurun, so Kanada akan melemah. Jadi minggu depan saya cari peluang untuk buy USD Kanada. Okey, seterusnya adalah USD JPY. Pada minggu lepas kita dapat lihat JPY mengorak langkah dengan sangat tinggi. Okey, setelah dia berjaya memecahkan trendline ni, dia terus memacu mengekatkan uptrend. Pada minggu hadapan saya expect mungkin ada sedikit retracement pada level ini, kerana dia baru saja confirmkan pecah bearish engulfing ni, dan juga yang ini. Jadi dekat situ saya merasakan dia akan datang mungkin retrace sedikit sebelum dia menuju ke atas. Daripada sudut fundamental, itulah macam yang saya cakap, 1.9 trillion itu akan dibahaskan dalam masa 2 minggu, dan pada masa itu market akan sentiasa cuba price in good news tersebut. Selepas daripada pengumuman 1.9 trilion tu, kemungkinan kita akan slow nampak USD melemah lah berbanding pair lain, terutamanya pair AUD New Zealand dan juga Kanada, dan juga GBP. Tertinggal satu. Jadi itulah analisis saya untuk untuk USD JPY. Okey, pair kita yang terakhir adalah USD Swiss. Okey, yang terkenal dengan Swiss cheese. Okey, tak gurau je. Okey, so pada USD Swiss saya lihat dia masih pada minggu lepas dia juga mengorak langkah, tetapi agak sukar untuk USD terus menerus menghentam Swiss ya. Kalau kita lihat di sini bearish engulfing ni pun tidak berjaya dilepasi oleh USD. So kita mungkin minggu depan kita lihat dia pergi ke bawah dulu untuk test mula support weekly ni, zone SBR ni. Mungkin dia akan datang untuk retrace dulu sini sebelum dia datang, dia pergi memecahkan zone ini, dan seterusnya aim kepada zone di 0.926. Okey, saya tidak merasakan
saya tidak merasakan akan berlaku satu perubahan yang ketara dalam trend. Kita lihat dulu macam mana perkembangan 1.9 trilion yang akan dibahaskan dalam masa 2 minggu akan datang. Daripada sudut Swiss pula, selagi tidak ada apa-apa news yang mencetuskan kegusaran ataupun yang akan trigger safe haven, USD Swiss saya merasa masih akan naik, kerana macam analisis euro tadi, data kemungkinan euro akan lemah. So bila euro lemah, Swiss pun akan terus lemah. Tapi daripada di dalam pasangan safe haven, Japan dengan Swiss, saya masih merasakan Swiss akan lebih kuat daripada Japan, kerana tiada apa-apa isu yang boleh trigger safe haven. So pada pandangan saya, minggu depan buy on dip. Okay, jadi bila dia retrace, kita boleh buy.